وليد بالقرآن هو
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahlan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Allahumma amin. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bil khair. Allah. Tak apa lagi dah harap dah. Ini masih tadi ni sebelum ni makan kurma sebelum ni. Makan selamat. Nasi Arab. Tengok boleh cakap makan nasi Arab. Makan nasi Arab lagi berterabur lah. Baik, jazakumullah khairah pada semua yang sudi bersama-sama dengan saya pada malam ini dalam pengenalan bahasa Arab Al-Quran. Alhamdulillah, malam ini bersama-sama dengan saya, rakan-rakan saya, Masya Allah, yang sama-sama seperjuangan tapi dah lama rasanya tak berjumpa, tak bersembang sekali lama, dengan Coach Jamil, dengan Ustaz Zaim, dengan Ustaz Syafiq. Jazakumullah khairah. Juga selamat datang saya ucapkan pada Puan Suhaila, ada bersama Puan Artini, Puan Rosita yang bersama-sama dengan kita pada malam ni untuk kita sama-sama lah kita nak bersembang-sembang sikit kan mengenai bahasa Arab. Kita sembang mengenai bahasa Arab tapi dalam bahasa Melayu. Kita tak sembang dalam bahasa Arab lah. Kita sembang dalam bahasa Melayu, insya-Allah. Baik. Saya nak bertanya soalan dululah. Sebelum orang tanya, baik saya tanya dulu. Dia macam sebelum kita kena tembak, kita tembak orang dulu. Okay. Bahasa Arab kan, subjek kita nak sembang malam ni mengenai bahasa Arab kan. Jadi bahasa Arab bukanlah satu bahasa yang kita barulah kali pertama dengar kan. Bahasa Arab kita dah selalu dah dengar. Bahkan dalam silibus kita daripada sekolah rendah daripada tadika tu memang dah ada dah bahasa Arab. Wahid Isnani Salasah tu memang dah biasalah daripada kecil kan. Kalau tengok cerita Piramli pun memang ada bahasa Arab kan, memang ada bahasa Arab. Jadi bukanlah satu bahasa yang barulah untuk kita di Malaysia ni kan. Cuma saya nak bertanya lah. Nak tanya pada Zaim, boleh Zaim? Okey, boleh. Coach pula. Tanya pendapat Zaim mengenai bahasa Arab. Ataupun kot bila Zaim dengar tentang bahasa Arab ni kan, apa yang keluar kat kepala dulu? Keluar kat kepala dulu. Bila sebut je bahasa Arab, tu teringat apa? Unta ke? Teringat apa ke kan? Apa teringat lu kat kepala? Saya ingat satu benda je Ustaz Faiz. Ya saya. Quran. Tu je. Masya-Allah. Okay. Boleh macam tu. Tapi serius, saya nampak Quran dulu. Sebab memang in the end Quran apa bahasa Arab ni boleh menyebabkan saya lebih faham Al-Quran tu lah. Baik. Bila sebut je bahasa Arab, perkara pertama sekali keluar dekat kepala Zaim ialah Al-Quran. Insya-Allah. Kan sebab memang Quran memang dalam bahasa Arab lah yang ada dengan kita. Betul. Kan. Yang memang wajib dia baca pun dalam bahasa Arab. Betul. Kita bangsa apa pun dalam solat memang kena baca dalam bahasa Arab. Tak boleh jadilah kan dengan bahasa-bahasa yang lain. Coach Jamil. Ya saya. Saya pernah dengar Coach Jamil wakil sekolah pertandingan pidato bahasa Arab. Jadi Coach Jamil mesti ada pengalaman dengan bahasa Arab ni lah. Jadi nak tanya sikit pengalaman Coach Jamil dengan bahasa Arab. Ya. Jika soalan sama diajukan pada saya, Ustaz Faiz, saya akan jawapan saya tak boleh pendek, jawapan saya akan jadi panjang. Panjang dengan maknanya ada 3 keadaan yang menyebabkan 3 perkara yang saya akan fikir. Satu masa dulu, kalau ditanya zaman-zaman muda, saya akan tanya forward. Saya belajar bahasa Arab itu forward. Itulah dia. Saya tak nampak masa depan untuk nak belajar bahasa Arab. Selain daripada yang penting saya kena dapatkan grade yang tinggi dalam SPM. That's all.
Kan? Hanya mungkin alhamdulillah berkat perkongsian guru-guru yang menarik zaman sekolah menyebabkan ada jugalah seronok nak berdamping dengan bahasa Arab sikit pada waktu itu. Tapi tak lebih hanya untuk nak wakil sekolah je lah kan, sampai ke peringkat negeri. Lepas tu bila start bertadabur Ustaz Faiz, apa yang terfikir pada waktu itu pula masa awal-awal bertadabur adalah rugi. Saya rasa rugi. Kan. Rugi sebab apa? Saya tak faham. Okey, baik. Kan, macam Allah. Masa tu keluar perkataan kalau lah Ustaz Faiz. Kalau kan. Tapi mana boleh kalau dah kan? Dan untuk malam ini Ustaz Faiz, bila Ustaz Faiz tanya soalan yang sama juga, saya akan sama jawapan dengan Ustaz Zaim, iaitu Al-Quran. Yang membawa kepada apa? Membawa kepada saya kena belajar bahasa Arab sungguh-sungguh dengan tujuan besar saya adalah nak faham Al-Quran supaya lagi mudah saya nak tadabbur dengan lebih mendalam. Itulah soalan jawapan kalau soalan yang sama diajukan pada saya Ustaz Faiz. Baik. Terima kasih Coach. Coach mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahulah kan. Dia dulu pernah wakil sekolah pidato bahasa Arab tau. Jadi jangan main-main lah dengan coach ni kan. InsyaAllah. Baik, jazakallah khairah Coach. Puan Wan Suhaila. Saya rasa Puan Wan Suhaila pernah bersama-sama dalam TNT kan, dalam TC Tadabbur Coaching, betul? Betul. Baik. Boleh cerita tak pengalaman berada di dalam Tadabbur Coaching itu, bila membaca Al-Quran tetapi disabitkan dengan tadabbur? Boleh kongsikan? Okey, basically saya bagi tahu dulu lah masa saya sebenarnya nak bagi tahu pun rasa segan kan. Saya sebenarnya jurusan bahasa Arab sebenarnya. Masya Allah. Boleh berdamping Ustaz Faiz. Jadi boleh come on stage lah. Masya Allah, itu jelas saya cakap saya jelaskan. Okay, tapi bila kita belajar tadabbur, kalau dulu masa zaman study tu waktu usroh kan, zaman usroh. So nasibah mesti saya cakap, okey sekarang saya tadabbur. Saya macam apa dia nak suruh tengok kan. So saya macam tak boleh lagi. So macam still tak dapat nak faham. Tapi alhamdulillah bila dah ikut kelas TNT dan sedikit sebanyak kita memang, maksudnya kita adalah basic bahasa Arab tu. So bila dah masuk kelas ni alhamdulillah boleh lebih faham. Tapi insya-Allah untuk kelas bahasa Arab yang akan datang ni akan lebih ramai. Kan kita belajar, kalau kita kuas bahasa Arab kita akan belajar grammar, sama belajar kan nahwu, soroh, semua tu. Tapi bukan more pada Quran lah, maksudnya dia ada subjek but dia tak terlalu fokus. Tapi bila saya belajar yang ni, masuk kelas TNT, alhamdulillah sedikit sebanyak bolehlah saya buat praktis. Baik, Masya Allah. Terima kasih Puan Suhaila. Baik, saya nak mengalu-alukan mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat kita yang bersama di kita punya Facebook, bersama di Facebook bersama kita dengan pada malam ini. Juga saya nak mengalu-alukan Puan Nuraini. Puan Nuraini ni dia daripada Perth, Australia. Dia bersama-sama dengan kita international malam ini. Baik. Ini dan dia juga insya-Allah akan bersama dalam program bahasa Arab Al-Quran kita. Dia kira kita ada orang yang duduk di luar negara, Puan Nuraini, dan juga kita ada orang yang duduk antarabangsa lah, international, dan kita ada juga dai yang international juga. Ustaz Zaim kan, dia dai muda international ni, antarabangsa. Astagfirullah. Baik. Seperti yang Coach Jamil cakap tadi, saya tertarik mengenai bila sebut tentang bahasa Arab, antara perkara yang akan yang keluar adalah untuk apa saya nak belajar bahasa Arab, untuk tujuan apa kan. Sebab kalau kita macam nak belajar bahasa Inggeris, kita mungkin boleh nampak okey sebab ada pekerjaan yang memerlukan kita qualification untuk bercakap bahasa Inggeris nanti untuk pergi belajar sambung ke luar negara, master, PhD dan sebagainya, maka kita boleh nampak nak belajar bahasa Inggeris tu untuk apa.
Tapi bila waktu kecil-kecil, waktu sekolah rendah, sekolah menengah, hatta sampai mungkin kita college universiti pun, sebut bahasa Arab kita macam tak tahu. Untuk apa kita nak belajar bahasa Arab ni kan? Kita tak tahu kenapa perlunya kita untuk nak belajar bahasa Arab ini. Jadi saya nak tanyakan soalan boleh kepada Ustaz Syafiq. Untuk apa saya belajar bahasa Arab? Kalau kata nak belajar bahasa Arab lah. Kalau kata kita setuju untuk nak belajar bahasa Arab, untuk apa saya nak belajar bahasa Arab? Baik, terima kasih kepada Ustaz Faiz. Mungkin bila nak jawab persoalan Ustaz Faiz tu, suka saya mengimbau kenangan zaman belajar dulu Ustaz. Saya dulu, kita pernah belajar bahasa Arab. Dan tujuan belajar bahasa Arab, saya daripada komunikasi, belajar nak bercakap dengan Syekh Arab. Sebab ada bahasa pelik yang saya jumpa selepas bahasa Inggeris adalah bahasa Arab. Dan first time tingkatan 1 masuk sekolah Arab, tiba-tiba Syekh tu dah bedal. Seorang sahabat saya, dia kata, anta kal himar. Dia cakap macam tu Ustaz, tiba-tiba dia bagi satu bidanan anta kal himar. Saya pun apa benda yang Syekh ni cakap first time Ustaz. Anta kal himar, dia marah pada senior lah kan. So saya dalam kelas, lah first time apa benda yang dia cakap. Hari pertama pula kelas bahasa Arab, subjek bahasa Arab. Saya tanya Ustazah, apa maksud anta kal himar? Ini antara balaghah yang digunakan oleh ustaz untuk mengecam para pelajar, dia kata. So, saya macam ni macam best ni belajar bahasa Arab ni. Orang tak tahu kita bidan. Dan saya ada subjek yang saya suka ustaz, subjek balaghah. Subjek balaghah. Dan kemudian kita belajar bahasa Arab tu, saya tak tahu apa tujuan belajar. Just macam kau saya cakap, kita just nak score, just macam tahu bahasa Arab ni just nak bercakap saja. Tak tahu apa manfaat besar dia. Tapi bila mana tahun 2017 dah mula kenal dengan akademi sinergi, rupanya bahasa Arab ni lagi menarik bila kita baca Al-Quran. Setiap patah perkataan dia tu ada makna. Kalau kita faham lagi pula dengan balaghah yang Allah Ta'ala guna, Masya Allah, Tabarakallah. Satu perkataan, tapi dia boleh sentuh jiwa kita. Saya terubat dengan satu kalam je Ustaz, iaitu satu kalimah huruf muqata'ah. Iaitu kalimah alif lam mim. Itu je Ustaz. Saya terubat dengan satu beberapa ayat tu je, kalimah tu je kan. Dan Tuan Fazul pernah berkongsi pada kita satu wording yang sangat saya rasa macam tersentak gila kan bagi kita orang remaja kan. Yang alif lam mim ini Allah tahu, saya tak tahu. Sebelum ni saya hanya cakap alif lam mim tu Allahu a'lam je lah. Dia sekadar tu je. Tapi bila sebut Allah tahu, saya tak tahu, ya Allah apa benda yang saya tahu sebenarnya. Jadi macam tu. Lepas tu dah ada kesinambungan ayat seterusnya. Jadi tujuan kita belajar bahasa Arab adalah paling penting, mungkin kita nak clear dekat sini untuk peringkat awal ni, adalah untuk kita memahami apakah momen-momen menarik yang Allah catat dalam Al-Quran supaya kita dapat signifikankan momen tu dalam kehidupan kita sekarang. Supaya kita rasa macam baca Quran tu macam baca buku novel, kita berkomunikasi dengan Allah, kita bercakap dengan orang yang kita suka. So itulah momen yang kita nak create sebenarnya bila kita belajar bahasa Arab kan. Itu yang saya boleh kongsikan sikit lah Ustaz. Teruja malam ni kan, belajar bahasa Arab Al-Quran ni kan. Nak belajar balik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syafiq. Kira rata-rata kita sebenarnya pernah je ada pengalaman dengan bahasa Arab tu kan. Sama ada kita sekolah rendah ke atau sekolah menengah ke, kita pernah lah ada pengalaman dengan bahasa Arab. Cuma mungkin ketika itu untuk soalan untuk apa saya belajar bahasa Arab, itu mungkin waktu tu kita belum lagi mendapat satu gambaran yang jelas kan untuk apa. Kerana bila orang belajar bahasa Arab ini, dia belajar dengan pelbagai tujuan kan. Betul. Ada yang belajar untuk dia nak berkomunikasi, dia nak bersembang kan. Ada yang belajar mungkin sebab dia nak dengar lagu Arab kan, dia nak tengok Arab punya movie ke. Ada yang belajar mungkin kerana dia nak baca buku Arab, nak baca kitab Arab, pelbagai. Pelbagai tujuan kita ni nak belajar bahasa Arab kan. Cuma saya nak tanyakan soalan yang sama juga. Untuk apa saya belajar bahasa Arab ni? Kalau boleh kepada Puan Hartini, boleh? Boleh ya, boleh unmute. Kalau boleh kongsi dengan kita untuk apa? Untuk apa saya nak belajar bahasa Arab ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak belajar bahasa Arab ni sebenarnya sebab saya tak faham, saya tak belajar daripada awal bahasa Arab ni. Saya tak ada basic pun bahasa Arab. Okey. Jadi saya baca Quran tapi saya tak faham sangat. Cuma saya cuma baca tafsir je lah, terjemahan saja. Jadi kadang macam malu pun ada.
Sebab malu baca saya dengan siapa tu? Yelah macam malu lah ya kan. Apa yang kita baca tu macam kita tak faham apa makna dia. Lebih-lebih lagi dalam solat lah kan. Bila kita solat tu kita just baca je kan. Okey, baik. Jadi tak faham. Itu yang macam rasanya bukan dah tiba tapi sepatutnya dah lama dah tu kena belajar tu. Cuma mungkin belum sampai seru lah kononnya. Belum sampai seru lah. Macam tak berapa ni sangat lah. Tak berapa orang kata macam bersungguh orang kata. Okey, baik. Tapi bila dah berumur setengah abad ni rasanya macam dah tibalah masanya untuk saya lebih mendalami apa makna dalam Al-Quran tu dan makna-makna dalam bahasa Arab tu rasanya macam sangat penting lah pada saya sendiri untuk saya nak membaca dan mengamalkan. Lebih-lebih lagi bila saya dengar banyak tentang tadabbur kan. Dulu saya tak faham sangat tadabbur ni, tapi kawan saya ajak dengan kelas secara tak langsung, jadi saya lebih macam berminat lah untuk mendalami bahasa Arab ni. Baik. Terima kasih Puan Hartini. Alhamdulillah kan, dalam ramai-ramai orang yang berada di Malaysia ni lah kan, ataupun di muka bumi ni, orang Islam, Allah telah pilih kita kan untuk kita mendapat satu kesedaran bahawa dengan Al-Quran ini kita bukan saja kena baca. Untuk dapatkan, maksud dia Allah dah bagi kita merezekikan kita boleh baca Quran, itu dah satu nikmat yang besar. Kemudian Allah tambah lagi nikmat kepada kita, iaitu Allah berikan kita kefahaman bahawa engkau tak cukup dengan baca saja. Engkau nak kena faham apa yang engkau baca. Kan? Jadi itu satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Juga saya yakin pada sahabat-sahabat kita yang bersama-sama di Facebook bersama dengan kita, saya rasa kita semua Allah telah beri kita satu kefahaman, satu nikmat yang sangat besar, itu Allah memberitahu kepada kita, bagi kesedaran kepada kita bahawa kita bukan saja dengan Al-Quran ini kita nak kena baca, kita nak kena juga faham kan, ataupun yang sekarang ni kita sebut dengan tadabbur, kan, kita nak kena faham apa yang kita baca. Baik. Jadi saya nak tanyakan soalan yang sama kepada saya. Untuk apa saya belajar bahasa Arab? Kan, untuk apa saya belajar bahasa Arab? Ialah seperti juga mungkin kebanyakan pada kita, bahasa Arab bukanlah satu pilihan kita lah untuk nak belajar ni kan. Sebab kita tak nampak ke mana kita nak bawa dengan bahasa Arab ini kan. Sebab kalau bidang-bidang pekerjaan yang ada sekarang ni kebanyakannya memerlukan kepada bahasa Inggeris kan, tak banyak nak perlu kepada kemahiran bahasa Arab ini. Nak belajar medik ke, nak belajar engineering ke, semuanya orang banyak pandang perlu kepada bahasa Inggeris dan pergi belajar dekat orang kata negara Australia lah, Mak Saleh punya lah kan. Tapi tak kurang juga sebenarnya kan, dekat Mesir pun ada juga yang ambil medik kan, ambil dentistry, ramai juga di sana. Cuma kita tak tahu, kita pandang bahasa Arab ni nanti kan nak ke mana kan, nak ke mana. Maka perkara itu juga yang sama yang berada di fikiran saya. Cumanya alhamdulillah saya memang tak berapa, bahasa Inggeris memang tak berapa bagus. Jadi saya tiba-tiba jadi macam tertarik dengan bahasa Arab. Sebab mungkin dah lambat untuk mulakan bahasa Inggeris. Jadi saya kata okey, bahasa Arab ni boleh kot nak mula pada mula. So saya pun adalah sedikit minat waktu tu untuk belajar bahasa Arab sebab suka dengar Pak Arab bercakap. Bila dengar Pak Arab bercakap tu rasa seronok kan. Arab kalau bersembang tu, dia punya sembang tu kita pun rasa kita rasa macam aku sekali dia sembang dengan aku ni, padahal tak ada pun, tapi dia sembang tu semangat tau. So bila kita dengar dia pumpang kita pun macam sedap lah dia punya bahasa tu kan. Betul. Jadi bila makin lama alhamdulillah Allah berikan satu kesedaran kepada kita bahawa kita membaca bahasa Arab setiap hari kan, iaitu dalam solat kita paling kurang. Kalau kita tak baca Quran pun kita akan baca dalam solat kita kan. Dan ketika mana kita baca bahasa Arab itu, kita rasa macam ada hari yang kita rasa macam kosong. Ada hari kita rasa macam apa benda yang aku baca ni, macam kadang teringin nak tahu
apa benda bacaan-bacaan yang aku baca selama ni dalam solat. Dan alhamdulillah juga saya mendapat seorang ibu yang dia memaksa, dia suka memaksalah anak dia. Dan saya pun alhamdulillah diberikan hati yang kalau mak cakap memang tak boleh buat apa lah. Kalau mak cakap memang tak boleh nak buat apa. Memang akan pergi je lah. Kan? Saya daripada dulu waktu habis darjah 6 nak masuk sekolah menengah, saya nak pilih untuk masuk sekolah ABIM lah sebab saya sekolah ABIM. Masuk sekolah ABIM dekat Perak. Tiba-tiba mak saya kata masuk sekolah dekat Ampang ni, sekolah tahfiz. Hati kata tak nak. Kan nak kena ngapal Quran. Malas lah. Tapi sebab lemah dengan bila mak cakap, kita pun okey ikut mak cakap. Okeylah. Habis saja SPM, saya minat bisnes. Dia saya apply dekat beberapa universiti, dapat dekat UAE bawah untuk bisnes. Dah dapat surat tawaran, nak reply lah surat tawaran itu, nak buat persediaan. Tiba mak saya kata pergi sambung belajar dekat satu tempat dengan ustaz ni. Bukan kat sebelah, dekat dengan seorang ustaz. Saya pun pergilah. Ustaz tu waktu tu duduk di Sepang. Di satu kampung nama dia Kampung Gicing Hilir. Tak tahulah, mungkin nanti kita tak pernah dengar pun nama tempat tu. Kampung Gicing Hilir. Ke dalam. Waktu tu lampu jalan pun tak ada. Saya pergi belajar kat situ. Saya sampai situ, orang kata nak belajar apa kat sana. Bila jumpa raya, sepupu tanyalah belajar kat mana. Belajar kat tu lah, kat Sepang. Belajar apa? Belajar Quran lah. Kan? Lepas tu dia kata, hari tu dapat UAE ke? Dapat UAE. Tapi mama kata belajar situ dulu. Pergi. So pergilah. Kan tu. Selepas tahun kat situ, saya nak sambung balik UAE. Sekali lagi mak saya kata, pergi sambung dekat Yaman. Pergi belajar dekat Yaman. Kita pun dengan hati yang masih samalah. Kalau mak cakap ni lemah. Sebelum tu ayah saya cakap, kita boleh cakap tak apalah ayah. Itu dah tu ni nak pergi UAE lah. Tapi bila tang mak cakap, kita macam okey baik. So sampailah ke Yaman, ke satu tempat yang saya waktu pergi tahu nak kena pergi Yaman tu, saya tak Google pun macam mana Yaman. Sampai je Yaman, buka je pintu kapal terbang tu, benda pertama sekali angin sejuk. Saya kata saya suka sejuk. Dan tu sampai malam. Kan, masuk dalam airport, dia kata ini airport dia macam airport Subang ni. Dia punya international airport macam airport Subang. Keluar je daripada airport, kawan saya tunggu. Kawan saya dulu kebetulan waktu sekolah menengah dia dah pergi sana dulu, dia tunggu kat luar. Bawa naik van. Van tu tak ada pintu. Itu pengalaman pertama, naik sampai dengan Yaman, naik van nak pergi ke hotel, van tu tak ada pintu. Sejuklah satu van tu malam-malam buta tu. Kata bila besok siang tengok rupanya Yaman secara zahirnya macam Malaysia sebelum merdeka. Memang tak ada apa. Bangunan tinggi memang tak ada lah. Elektrik setiap hari akan mati. Setiap hari wajib mati elektrik paling kurang 2 hingga 3 jam. Paling kurang. Setiap hari wajib mati elektrik. Subhanallah. Kita tengah-tengah duduk je, tiba-tiba elektrik mati. Memang biasalah di sana. Memang macam sebelum merdeka. Dalam hati macam apa benda lah aku ni. Macam mana aku boleh sampai dekat sini ni kan. Tapi teruskan jugalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan akhirnya saya duduk di sini bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan semua, sahabat-sahabat. Kongsi sedikit pengalaman yang kita ada. Cumanya soalan yang saya tanya pada diri saya waktu di sana, untuk apa saya nak belajar bahasa Arab? Maka ada 2 perkara yang timbul di kepala. Yang pertamanya, untuk menjalankan tanggungjawab saya terhadap Al-Quran, iaitu saya kena ikut Al-Quran. Saya kena ikut Al-Quran. Kan? Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-An'am. Kalau kita lihat kejap, surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 155. Kalau saya tak dapat nak kongsikan, cuba nak kongsikan Quran. Surah yang ke-6. Sahabat-sahabat di Facebook boleh, kalau ada Quran, kita nak buka Quran kejap. Kita nak lihat surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat ke-155. Ayat ke-155. Wahada kitabun. Baik. Mungkin kurang nampak, tapi saya sharekan je mana siapa yang mungkin tak sempat ambil Quran.
Baik. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 155. Baik, boleh ke kalau kita baca sama-sama? Saya baca kemudian yang lain ikut? Boleh, Ustaz. Boleh. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Baik, terjemahannya, dan inilah kitab, iaitu kitab Al-Quran. Kami turunkannya dengan penuh keberkatan. Maka ikutlah ia dan bertakwalah. Mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Oh, saya sangat seronoklah malam ni. Saya baca Quran ada yang ikut. Selalunya saya baca seorang-seorang. Selalunya baca seorang-seorang. Masya-Allah malam ni ada ikut. InsyaAllah nanti kita punya kelas bahasa Al-Quran kita macam ni lah. Kita akan buat di Zoom. Maka bolehlah saya baca, yang lain ikut, kita boleh berinteraksi dan sebagainya. Seronok malam ni baca kan. Masya-Allah. Baik, ayat ini Allah kata, dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga kepada engkau kamu semua wahai umat Nabi Muhammad. Maka ikutlah Al-Quran itu dan bertakwa, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Maka tanggungjawab kita terhadap Al-Quran, Allah telah bebankan atas kita, ialah kita kena ikut Al-Quran. Kita kena ikut Al-Quran. Tapi sebelum kita nak ikut Al-Quran itu, dia ada satu proses yang kita kena lalu sebelum kita nak ikut. Kan? Takkan alali kita nak ikut je. Kita kena lalu satu proses sebelum kita boleh nak ikut Al-Quran ini. Iaitulah proses apa? Proses tadabbur dan juga tazakkur yang Allah sebutkan dalam surah 38 ayat 29. Kita lihat surah 38 ayat ke-29. Surah Sad. Surah Sad, surah ke-38 ayat ke-29. Baik, boleh kita baca sama-sama lagi sekali? Boleh, Ustaz. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada-Mu wahai Muhammad, juga kepada kamu semua wahai umat Nabi Muhammad, dengan penuh keberkatan. Tujuannya adalah agar kamu mentadabbur ayat-ayatnya dan juga mentazakkur bagi orang-orang yang ulul albab, yang mempunyai akal yang sehat. Maka sebelum kita nak pergi kepada proses kita boleh nak tadabbur itu, kita nak ikut. Sebelum kita nak pergi pada proses yang kita nak ikut itu, maka kita kena lalu proses iaitu tadabbur dan juga tazakkur. Ini satu proses yang penting, kan? Baik, kita fikir. Kita ada tanggungjawab iaitu kita kena ikut. Maaf kalau tulisan malam ni agak macam doktor sikit. Kita kena ikut Al-Quran. Ini tanggungjawab yang Allah telah bebankan kepada setiap kita. Maka sebelum kita nak dapat ikut itu, kita kena lalu proses. Ini tadi Allah sebutkan dalam surah yang ke-6 ayat 155. Maka sebelum kita nak dapat ikut Al-Quran, kita kena lalu satu proses yang disebut sebagai tadabbur dan juga
tazakkur. Ini yang ayat tadi kita bacakan dalam surah Sad, surah 38, ayat ke-29. Maka, kalau kita nak lalu pada proses tadabbur dan juga tazakkur ini, ia perlu kepada apa? Perlu kepada pengetahuan macam mana kita nak tadabbur dan juga tazakkur. Betul. Kan, kita nak kena tahu tadabbur tu apa, tazakkur tu apa, macam mana proses kita nak melakukannya. Maka apabila menerpa soalan untuk apa saya nak belajar bahasa Arab, maka inilah perkara pertama yang datang di minda, iaitu saya kena ikut Al-Quran ini. Saya kena ikut Al-Quran. Baik. Yang kedua, apabila saya bertanya pada diri saya untuk apa saya belajar bahasa Arab, maka perkara kedua yang datang di fikiran saya ialah saya kena memperkasa ilmu saya mengenai Al-Quran. Saya kena memperkasa ilmu saya mengenai Al-Quran. Itu perkara kedua yang timbul, yang muncul di kepala. Bila kata, ini tadi yang pertama, tanggungjawab kepada Al-Quran. Yang kedua, kata saya kena perkasakan ilmu. Ilmu mengenai apa? Ilmu mengenai Al-Quran. Kenapa saya katakan begini? Kerana pada satu hari saya terbaca satu hadis. Nabi SAW menceritakan mengenai perihal ahli kubur, orang yang telah meninggal dunia. Kan? Kita pun pernah dengar hadis ini, seorang yang telah meninggal dunia, maka bila seorang itu meninggal dunia, rohnya dibawa naik ke langit. Prosesnya malaikat akan bawa langit pertama, kedua, ketiga, keempat, bergantung pada amalan orang yang mati itu. Maka langit pertama, kedua, ketiga, keempat berlainan dia punya layanan terhadap roh tersebut. Ala kulli hal, selepas itu roh itu dikembalikan kembali ke jasad orang yang meninggal itu. Maka ketika mana orang itu diletakkan di dalam liang lahat, datanglah dua malaikat kepada mayat tersebut. Maka malaikat itu bertanyakan kepada dia beberapa soalan. Kan? Yang biasa kita dengar, apakah soalan yang akan ditanya? Rabbuka. Soalan pertama dia akan tanya ma rabbuka. Ma rabbuka, siapakah Tuhan engkau? Itu soalan pertama yang ditanya. Maka jawapan kepada soalan itu bergantung kepada amalan orang tersebut. Jika dia adalah orang yang soleh, maka dia akan menjawab Rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Selesai soalan pertama, malaikat akan bertanya, kedua-dua malaikat itu akan bertanya soalan yang seterusnya. Apakah soalan yang ditanya? Ma imamuka. Soalan kedua dalam hadis, dalam hadis yang saya baca hari ini, malaikat bertanya ma dinuka. Dinuka. Ma dinuka. Kan? Soalan tentang perkara yang soalan dalam kubur ni kan. Kita dulu waktu sekolah rendah mungkin dah belajar kan. Umpama macam soalan bocor lah. Kan, marabbuka, ma dinuka. Kita pun kalau musik, kita punya kawan-kawan kat asrama ke kan, adik-beradik kat rumah kan, bila tengah malam tu kita pakai selubung kan, kita duduk sebelah katil dia, kita pun tanya marabbuka. Konon-konon macam dia mati lah kan. Betul. Musik orang kan. Soalan kedua dia tanya, malaikat tu akan bertanya ma dinuka. Apakah agama engkau? Maka orang yang soleh akan berkata, dini al-Islam. Agama aku adalah Islam. Selesai soalan kedua, malaikat akan bertanya soalan yang ketiga. Malaikat bertanya, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Apakah dia lelaki yang diutuskan kepada engkau? Siapakah lelaki yang diutuskan kepada engkau? Maka orang yang beriman dia akan kata, huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang tidak beriman, orang yang ingkar, dia akan kata, aku tak tahu. Aku dengar-dengar orang kata dia ni bawa ajaran baru. Aku dengar-dengar orang kata dia ni ahli sihir. Aku dengar-dengar orang kata dia ni nama dia Muhammad. Dia tak boleh nak jawab dengan tetap. Apakah jawapan dia?
Tetapi orang beriman dia akan bertanya, ma hadzal rajul allazi bu'itsa fikum? Siapakah lelaki yang diutuskan kepada engkau itu? Maka dia akan kata, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selepas daripada itu, malaikat bertanya satu lagi soalan. Soalan yang terakhir. Malaikat tanya, ma ilmuka? Apakah ilmu engkau? Apakah pengetahuan engkau tentang apa yang dibawa oleh Muhammad itu? Oleh lelaki tadi. Ma ilmuka? Apa pengetahuan engkau mengenai apa yang dibawa oleh lelaki tadi? Maka orang yang beriman, roh orang yang beriman akan menjawab, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wasaddaqtu. Orang yang beriman akan menjawab, aku membaca kitab Allah, aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Adapun orang yang tidak beriman dia akan jawab, aku tak tahu apakah ia. Aku tak ada ilmu mengenainya. Aku tak tahu apa benda yang lelaki itu bawa. Aku tak tahu apa yang dia bawa. Maka ini perkara kedua yang apabila saya membaca hadis ini sangat besar. Allah akan bertanya pada setiap daripada kita. Ini soalan setiap daripada kita akan ditanyakan soalan dia. Soalan tidak terhenti pada siapakah lelaki yang diutus kepada engkau. Tetapi akan ada soalan lagi selepas itu, iaitu apa pengetahuan engkau, apa ilmu engkau tentang apa yang dibawa oleh lelaki tersebut. Orang beriman akan berkata, qara'tu kitab Allah. Aku baca dan aku faham kitab Allah. Fa'amantu bihi, aku beriman dengannya, wasaddaqtu, dan aku membenarkannya. Membaca kitab Allah kita semua lakukan, alhamdulillah. Tetapi beriman, percaya benar-benar dengan kitab Allah itu dan membenarkannya, itu permasalahan kita pada setiap diri kita. Iaitu kita nak menjelmakan dalam kehidupan kita. Itulah iman dan juga membenarkan Al-Quran yang kita baca. Bukan hanya semudah kita baca dan kita kata beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran. Tidak. Dia amantu bihi wa saddaqtu, dan aku membenarkannya. Membenarkannya ialah dengan perbuatan. Ialah dengan perbuatan. Bukan hanya dengan kita membaca. Sebab itu soalan yang ditanya adalah ma ilmuka? Apakah ilmu engkau? Apakah pengetahuan engkau mengenai apa yang dibawa oleh lelaki tersebut? Maka perkara kedua yang saya beri perhatian dan kita semua ialah kita kena memperkasa ilmu kita mengenai Al-Quran. Kerana nanti kita akan ditanya mengenai Al-Quran ini, bukan sahaja kita baca ke tidak, tapi kita akan ditanya adakah kita benar-benar percaya apa yang kita baca dan kita membenarkan dengan perbuatan. Maka untuk benar-benar beriman dengan Al-Quran dan membenarkannya dengan perbuatan, ia perlu kepada ilmu. Sebab itu soalan yang dia tanya ialah ma ilmuka? Kerana ia perlu kepada ilmu, pengetahuan mengenai kitab, mengenai ayat yang kita baca itu. Maka sebab itu, kalau kita lihat dalam surah ke-47, ketilak surah 47 ayat yang ke-19. Surah ke-47, surah Muhammad, ayat yang ke-19. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat yang ke-19. Baik, kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri kecuali Allah,
dan mohon ampunlah bagi dosamu dan juga dosa orang beriman daripada kalangan lelaki dan juga perempuan. Dan Allah dia mengetahui tempat usaha kamu dan juga tempat tinggal kamu. Baik, dalam ayat ini saya nak kita perhatikan pada firman Allah, iaitu Allah kata fa'lam. Allah mulakan ayat ini dengan fa'lam. Fa'lam ini kalau kita lihat root word dia apa? Alama. Root dia ain lam mim. Alima. Alimah, maaf. Alimah. Dan dia punya kata nama dia adalah apa? Ilmun. Kan? Ilmun. Dia sama root word dengan ilmu. Maka Allah kata dalam ayat ini, berilmulah kamu tentang Allah. Belajarlah kamu tentang Allah sehingga kamu benar-benar kenal bahawa Allah itu tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri kecuali Dia. Dan mohon ampunlah kepada orang beriman bagi dosa kamu dan juga dosa orang beriman dan daripada kalangan lelaki dan juga wanita. Imam Al-Bukhari rahimahullah, penulis Sahih Al-Bukhari itu, dia letakkan ayat ini dalam bab apa? Dalam satu bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Insya-Allah. Letakkan. Dia letakkan dia letakkan pada ayat al-ilm qabla al-qaul wal amal. Sebelum bercakap dan buat amal. Ni siapa tadi dah makan nasi Arab tadi? Cuba Syafiq. tarjim. Dah makan nasi Arab boleh cakap ni. Al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Senang, al-ilmu maksud dia ilmu. Qabla sebelum al-qaul perkataan, wal amal perbuatan. Maka Imam Al-Bukhari dia meletakkan ayat ini, ayat yang ke surah 47 ayat 19 tadi, dalam bab ilmu sebelum perkataan dan juga amal. Maknanya dia nak bagi tahu sebelum kita nak berkata, berdakwah, kita nak mengajar, kita nak menyampaikan, kita nak buat apa-apa, kena ada apa? Ilmu dulu. Kita nak beramal, nak buat baik, kita nak solat, kita nak puasa, nak zakat, nak sedekah, nak infak, kita nak baca Quran, kita perlu ada apa dulu? Ilmu. Perlu ada ilmu. Sebab Allah kata fa'lam. Itu dia punya permulaan dia. Kita nak kenal Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak diabdikan diri, maka perlu ada ilmu. Sebab lepas itu Allah kata wastaghfir li dzambik. Itu masuk dengan al-amal. Kita beramal, Allah suruh mohon ampun untuk diri kita dan juga untuk orang yang beriman daripada kalangan lelaki dan juga perempuan. Itu termasuk dalam amal, tetapi ia bermula dengan ilmu. Maka sebab itu dalam kita nak mempelajari Al-Quran, ia wajib dengan ilmu. Sebagaimana kita kalau nak buat benda lain kan, kita belajar dulu kan, kita tak adalah tuai-tuai buat kan. Kita belajar apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita mesti tahu dulu sedikit mengenai apa yang kita nak buat itu, lepas tu baru kita buat kan. Dia perlu kepada ilmu. Kalau perkara lain kita bersungguh katakan kita perlu kepada ilmu. Kau nak jadi doktor ke, kau nak jadi engineer, nak jadi arkitek, apa saja yang kau nak jadi, apa kita akan kata kau kena pergi belajar dulu. Maka takkan dengan Al-Quran kita boleh kata tak apalah, ikut je lah apa yang ada. Tak boleh. Ia lebih wajib perlu kepada ilmu. Kerana ini adalah soal untung nasib kita nanti di akhirat. Ia bukan hanya boleh sekadar suka-suka. Walau kita hanya kata kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya benar. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ghafiriz dzamb wa qabilit taub. Allah itu dia Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Tapi lepas tu juga Allah kata apa? Syadidil iqabizit taul. Allah juga apa? Yang maha dahsyat dia punya hukuman dia. Maka kita dalam beribadah tak boleh hanya kita berharap kepada Allah, kita kena ada hub, kita kena ada kecintaan, kita kena ada khauf, takut kepada Allah, dan kita kena ada ar-raja, mengharap kepada Allah. Itu semua kita perlu kepada ilmu. Maka begitu juga, bahkan lebih lagi kita dengan Al-Quran.
kenalah lagi kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu mengenai Al-Quran. Maka atas kesedaran itulah kita mengambil satu langkah. Bukanlah satu langkah yang besar, tapi satu langkah yang kecil, kan, untuk kita membawakan bahasa Arab Al-Quran ini. Kerana kita merasakan kita ada sedikit kelebihan dan kita nak bantu diri kita, orang sekeliling kita dan juga masyarakat untuk dia adalah sedikit tambahan ilmu mengenai Al-Quran. Apa yang kita mampu untuk berikan. Maka kita bawakan kepada semua iaitulah bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran ini bila kita bercadang untuk buat dia, kita memang mengatakan bahawa bahasa Arab Al-Quran ini kita nak buat khusus untuk orang yang dia nak faham Al-Quran. Kita tak buatkan untuk orang yang dia nak belajar bahasa Arab dengan tujuan-tujuan yang pelbagai itu. Kita hanya tetapkan hanya satu tujuan, kita buatkan modul bahasa Arab Al-Quran ini hanya untuk kita nak belajar, untuk kita nak faham Al-Quran. Atas kesedarannya kita kena ada ilmu dengan Al-Quran ini. Kan? Kita nak kena ikut Al-Quran, jadi kita perlu tadabbur dan juga tazakkur. Sebelum kita nak tadabbur dan juga tazakkur itu, kita perlu kepada ilmu. Maka inilah yang Akademi Sinergi kita cuba bawakan bahasa Arab Al-Quran. Kita akan fokus kepada pembelajaran bahasa Arab yang berkaitan dengan Al-Quran sahaja. Kerana pembelajaran bahasa Arab luas, sangat luas. Kan, tapi kita modulkan dia, kita cut shortkan dia hanya untuk apa yang kita nak pakai bila kita nak baca Quran. Kan, tak adalah orang kalau bayangkan bila nanti masuk dengan bahasa Al-Quran ini keluar boleh cakap Arab. Tak, kita tidaklah menjaminkan itu. Tapi kalau boleh, bonuslah. Alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh, tak apa. Bukan itu kita punya aim untuk kita boleh nak cakap Arab. Cuma kita mengharapkan dengan bahasa Arab Al-Quran ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kita boleh nak faham Al-Quran ini. Kalau dulu kita dah faham banyak ni, kita bolehlah faham lebih sikit lagi dalam mengenai Al-Quran ini ketika mana kita nak tadabbur itu. Kerana kita akan memfokuskan kepada perkataan yang ada di dalam Al-Quran itu dan juga struktur ayat dalam Al-Quran itu. Kan? Maka untuk bahasa Arab Quran ini, kan kadang orang tanya dengar macam bahasa Arab Quran takut nak masuk lah. Kan, sebab saya ni zero bahasa Arab. Boleh ke nak masuk kan? Maka boleh. Kita buatkan dan kita galakkan untuk orang yang dia tak ada basic bahasa Arab untuk bersama-sama dengan kita dalam bahasa Al-Quran ini. Dia kenal huruf alif ba ta cukuplah. Dia boleh baca Quran walaupun merangkak-rangkak pun tak apa. Kan, sebab kita tak test pun dia punya bacaan Quran. Kita tak adalah baca dulu. Bolehlah kalau baca Quran tu tapi merangkak pun tak apa. Asalkan dia bolehlah kenal perkataan dalam Al-Quran itu. Kerana apa? Kerana kita nak belajar perkataan. Dalam Al-Quran itu kita nak kenal dia apa benda. Kan? Untuk tahap yang pertama ini, mudah aja kita nak kenal mana satu kata nama, isim, mana satu kata kerja, fi'il, dan mana satu kata tugas ataupun harf. Tetapi bukan saja kita kenal itu kenal yang macam saja-saja. Kan, tanpa ada tujuan. Kita nak kembali kepada tujuan asal kita, ialah apa? Kita nak faham Al-Quran ini. Maka kita nak kenal isim, kita nak kenal fi'il, kita nak kenal harf, dan kita nak tahu apa kesan dia pada tadabbur. Kan? Apa fungsi dia ketika mana kita nak tadabbur itu. Kan, kerana setiap perkataan yang Allah guna mestilah ada sebab kenapa Allah gunakan ini. Kan, kenapa Allah gunakan isim. Kan, kenapa nama Allah letakkan Ar-Rahman. Allah tak letakkan Allahu Yarham, Allah yang Maha Pemurah dalam bentuk kata kerja. Allah letakkan nama dia dalam bentuk kata nama. Mesti ada sebab kenapa Allah letakkan dengan sebegitu rupa. Kan? Allah berfirman, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kan, kalau kita lihat dalam surah ayat itu, ulaika humul muflihun. Kalau kita boleh lihat sekejap. Kita akan banyak melihat kepada perkataan. Kira asas sajalah. Allah berfirman ulaika humul muflihun. Kalau kita lihat pada struktur ayat, kita akan tahu mana satu isim, mana satu fi'il, mana satu harf.
kita akan kenal. Kemudian bila kita dah kenal, baru kita boleh tanyakan soalan, kenapa kat sini Allah letakkan dia isim, dekat sini Allah letakkan dia isim, Allah tak guna fi'il. Kan macam ni Allah letakkan al-muflihun. Oh, ini kata nama. Kan kenapa Allah tak gunakan kata kerja? Yaflahun ataupun yuflihun contohnya. Kenapa Allah gunakan muflihun? Allah gunakan kata nama, Allah tak guna kata kerja. Maka itu yang akan kita bincangkan dan akan kita perhatikan ketika mana kita tadabbur. Kita nak yang begitu, tapi ia bermula dengan pengetahuan kita mengenai bahasa Arab Al-Quran ini secara asas. Kita bermula dengan tangga yang pertama, kita pergi kepada asas, tapi kita belajar ini dengan kita tahu sebab apa. Kan kadang orang tanya, kita hari ini nak belajar isim. Kan kita nak kena tahu, sebab apa saya nak kena kenal isim? Sebab apa saya nak kena kenal fi'il? Sebab apa saya nak kena kenal harf? Kalau saya tahu, apa beza saya tahu dengan saya tak tahu? Maka kita akan berikan sekali kenapa bila kita kenal isim, apa kesan dia ketika tadabbur. Semua kita akan kembali kepada Al-Quran. Kita kenal isim, apa tambahan dia, apa pemahaman kita ketika mana kita nak tadabbur itu, apa ekstra dia daripada yang sebelum ini, insya-Allah. Maka kita akan bawakan bahasa Arab Al-Quran ini daripada asas, daripada basic. Jadi untuk yang zero bahasa Arab, insya-Allah boleh bersama-sama dengan kita. Bagi yang mungkin dah basic dah ada, kalau nak bersama dengan kita, kita sangat melalukan untuk apa? Dia refresh pengetahuan dia, dan mungkin dia boleh lihat dari sudut tadabbur pula. Kan mungkin sebelum ni dia dah tahu dah isim fi'il harf tu apa. Cuma kita akan bawakan sekali kalau isim bila dalam Quran dia akan membawa makna apa. Kalau ditukar kepada kata kerja, dia akan membawa makna apa. Maka itu yang akan kita bawakan. Apa saja tajuk yang kita belajar dalam bahasa Arab Al-Quran ini, kita akan relatekan dengan tadabbur. Apa fungsi dia pada tadabbur? Apa kesan dia pada tadabbur? Kenapa? Kerana yang kita nak ialah bila kita habis sahaja belajar bahasa Arab Al-Quran ini, kita ada sedikit pemahaman yang mendalam sedikit daripada sebelum ini. InsyaAllah kita nak mula lihat pada perkataan-perkataan dalam Al-Quran, dan kita harapkan nanti kalau siapa yang bersama sehingga habis nanti, dia boleh bila baca Quran tu ada setengah-setengah ayat dia dah tak payah tengok terjemahan dah. Dia dah boleh tahu dah. Dia bukan saja dah boleh klasifikasikan perkataan itu apa, bahkan dia boleh tahu dah makna dia secara umum apa. Walaupun mungkin satu ayat tu dia tak boleh nak faham, tapi ayat tu secara umum dia boleh nak tangkap dah. Ayat ni apa benda yang dia cakap. Mudah-mudahan dengan pengetahuan kita yang sebegitu, dia menambahkan kita punya khusyuk ketika solat, dia menambahkan lagi kelazatan ketika mana kita membaca Al-Quran. Baik. Saya buka sekejap. Kalau ada soalan, kalau ada sesiapa yang bersama di sini nak bertanya, kalau yang berada di Facebook, saya lihat kalau ada soalan, kita boleh raikan juga soalan. Dan pembelajaran kita akan guna Zoom macam ni lah. Kita akan guna platform Zoom. Sebab apa? Sebab kita boleh nak bertanya-tanya. Kan? Sebab kita tahu mungkin ada yang kali pertama belajar ke, kan, tak berapa familiar atau tak berapa faham. Maka dengan Zoom kita boleh terus bertanya. Kalau kat Facebook boleh tanya di ruangan komen, tapi mungkin kita perasan, mungkin kita tak perasan lah. Kan? Jadi dengan Zoom ni kita boleh tanya direct. Jadi sebab itu kalau lihat pada package yang kita tawarkan dalam bahasa Al-Quran ini, kita ada dua package. Iaitu yang pertama, orang yang dia ikuti kita dekat Zoom dan dia dapat nota. Yang pertama. Yang kedua, dia ikuti kita dekat Zoom, dia dapat nota dan dia juga dapat rakaman. Mungkin yang dapat rakaman tu mungkin ada hari yang kita tak sempat nak tengok, ada hari yang penat kan, terlepas ataupun nak ulang-ulang lagi tengok. Maka kita berikan juga rakaman untuk package yang kedua. Jadi mungkin siapa yang dirasa dia boleh attend kelas, dia tak perlu kepada rakaman, boleh dia ambil package yang pertama tu. Dia boleh bersama-sama dengan kita di ruangan Zoom ini, dan kita akan sertakan sekali nota, insya-Allah. Adapun yang nak bersama-sama dengan di Facebook, kita akan tetap live juga di Facebook. Boleh juga bersama-sama kita dengan Facebook. Cumanya kita tak dapat nak sertakan nota lah kalau di Facebook itu. Yang bersama dengan Zoom kita boleh berikan dia nota. Dari segi rakaman itu, kita akan letak rakaman di Legacy Circle.my. Kita akan berikan pada setiap peserta akaun masing-masing.
So dia boleh tengoklah banyak kali dia nak tengok rakaman tersebut, berapa kali yang dia nak tengok pun dia boleh tengok. Dia nak refresh ke, dia nak ulang-ulang balik ke. Hari pertama dia tengok sendiri, hari kedua dia nak ajak isteri tengok, hari ketiga dia nak ajak anak-anak pula tengok, boleh. Dia boleh tengok berulang-ulang kali sampailah dia bosan tengok muka saya lah. Tak bosan Ustaz, tak bosan Ustaz. Baik, saya buka kalau ada apa-apa soalan. Tak kisah mengenai bahasa Al-Quran ataupun mengenai apa yang kita bincangkan pada malam ini. Ustaz Faiz. Ya, saya nak minta izin untuk nak menyeru berkongsi point, nak menyeru mungkin pada sahabat-sahabat penonton sekarang ini yang mungkin yang dia nak belajar tapi ada sedikit keraguan dari sudut boleh ke saya nak belajar, saya ni sangat tak biasa dengan bahasa Arab, saya ni inilah terasa terdetik tapi tak tahu boleh ke tidak lagi saya nak belajar kan. Jadi saya suka nak memetik, mungkin nanti Ustaz Faiz pun akan sambung juga. Saya suka untuk memetik bahawa manusia ini sebenarnya ada potensi untuk nak belajar. Manusia ni ada potensi untuk nak belajar regardless apa saja background kita, tak kisah umur kita berapa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang beritahu dari sudut bila kita tadabbur tadakur daripada mana kita boleh dapat point ini, daripada surah Al-Baqarah ayat 31. Surah Al-Baqarah ayat 31. Saya bukan nak berniat nak membaca tetapi nak bawa point dia kat situ, surah 30 ayat 31 tu, dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Sebelum daripada itu ayat ini Allah Ta'ala ayat ini, sebelum ini cerita, ayat 30 cerita tentang macam mana Allah Ta'ala nak cipta khalifah atas muka bumi. Kan? Bercakap pada malaikat and so on. Dan selepas itu Allah Ta'ala beritahu ia telah mengajarkan Nabi Adam. Bila Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam belajar. Tazakur dia kat sini, kita sebagai Bani Adam, anak cucu cicit Nabi Adam alaihi salam, memang ada potensi belajar. Keyword yang saya nak kongsikan betul-betul kat sini untuk tuan-puan yang dah dengar sekarang ini tentang bahasa Arab Quran, kita ada potensi untuk nak belajar, tak kisah kita punya background macam mana, tak kisah umur kita macam mana. Dia bukan tentang mampu, sebenarnya ia tentang mahu. Saya serahkan kepada Ustaz Faiz. Cantik, terima kasih banyak CJ. Ia bukan tentang tentang mampu tetapi ia tentang mahu, kan? Sebab banyak dalam kehidupan kita ni kadang kita rasa macam tak mampu, tapi bila kita mahu, kan, kita boleh buat, kan? Macam saya sebutkan sebelum ni, kalau kita mahu bangun pagi tu nak pergi beratur makan nasi lemak, kita akan sanggup bangun pagi tu walaupun kena tempuh hujan, walaupun kena beratur panjang nak makan nasi ganja katakan hari tu, kita sanggup beratur. Sebab apa? Sebab kita mahu. Sebab kita mahu. Baik, jazakallahu khairah pada Coach Jamil. Baik, jika ada soalan, silakan Puan Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan semua. Saya nak take on daripada apa yang CJ katakan tadi. Sebab ada beberapa orang peserta yang merasakan bahawasanya mereka kurang lancar membaca Al-Quran. Macam mana kita nak belajar Arab, bahasa Arab kan? So saya rasa apa yang saya nak ketengahkan ialah mudah-mudahan daripada pembelajaran bahasa Arab ini mereka dapat menambah kelancaran membaca Al-Quran. Sebab nanti Ustaz akan menerangkan atau Ustaz akan menggunakan surah Al-Fatihah sebagai base untuk perbicaraan, kan? Betul? Ya, betul. Atau perbincangan, ya. InsyaAllah. Betul. InsyaAllah. Itulah kadang ada juga soalan yang ditanya, kan? Saya ni baca pun merangkak lagi, kan? Nak belajar bahasa Arab pula, tak apa. Sebab kita membayangkan belajar bahasa Arab kita kena bercakap. Itu yang kadang kita rasa susah, kan? Saya ada sahabat yang dia bukan daripada background agama lah. Background agama. Tapi dia mula belajar Al-Quran seperti mana yang nanti saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan dalam bahasa Arab Al-Quran ini. Dia mula sama macam apa yang nanti kita akan belajar. Dan sampai hari ini, dia mengajar Al-Quran, dia mengajar tadabbur,
Tapi dia tak boleh nak cakap Arab. Tapi dia boleh pick ayat dalam Quran itu, ayat ni berkaitan dengan ini, ayat ini Allah sebut dekat sini, ayat sini Allah sebut kat sini. Dia boleh tadabbur ayat Quran dengan ayat Quran dan juga ayat Quran dengan sedikit hadis. Tanpa dia ada background agama. Dia tak boleh cakap Arab pun, tetapi dengan apa yang kita akan belajar nanti insya-Allah tahap bertahap, sekarang ini dia boleh baca kitab Arab. Dia boleh baca kitab Arab. Sebab asas dia tu dia dah ada, dimulakan dengan Al-Quran. Lepas pada itu Allah berikan kefahaman, tambah kefahaman. Sebab kita nak baca kitab Arab, sama macam kita baca Al-Quran juga. Kita nak baca kitab Arab, kita nak kena tahu siapa yang bercakap, tentang apa yang dia cakap. Sama juga dalam Quran. Kita kena tahu siapa yang bercakap, Allah bercakap ke, Rasul ke, orang kafir ke, orang beriman ke. Dan kita kena tahu juga apa yang dia cakap. Kalau dalam bahasa Arab tu, kena tahu dia punya fa'il dia siapa, maf'ulun bih dia siapa. Dalam kitab Arab pun sama. Maka alangkah baiknya kita mula dengan Al-Quran, kan? Dan lepas itu kalau kita, Allah akan kurniakan juga kebolehan untuk kita nak baca kitab Arab pun boleh, tidak ada masalah insya-Allah. Maka jangan takut untuk kita belajar bahasa Arab Al-Quran ini, kerana saya tak minta pun setiap hari masuk kelas kena bercakap Arab. Satu ayat paling kurang. Tak, saya tak suruh cakap Arab pun lah. Kan? Tapi kalau kita boleh cakap alhamdulillah lah kan. Anak-anak kita boleh cakap ya ustaz uridu an azhaba ilal hammam. Itu itu ayat pakar lah kita semua tu. Tapi pun saya tak semua pun cakap dalam kelas kita tak perlu cakap Arab pun. Cuma kita nak lihat pada teks Arab yang sudah ada, kita nak kenal apakah perkataan dalam teks Arab yang sudah ada itu. Bahkan kita nak banyak melihat pada teks Arab yang kita baca setiap hari, iaitu surah Al-Fatihah. Maka jangan bimbang siapa yang tak ada basic bahasa Arab, jangan bimbang, kita bukan nak bercakap dalam kelas ini, kita nak faham teks Arab yang dah memang kita baca setiap hari, insya-Allah. Baik, sebagai penutup, jika tak ada soalan, lagi ke? Sebagai penutup, kalau tidak ada, saya nak kita tutup dengan satu ayat, iaitu firman Allah dalam surah yang ke-25 ayat ke-30. Surah ke-25 ayat ke-30 surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat ke-30. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, dan Rasul itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhannya. Dia kata apa? Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku. Siapa kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Inilah kita. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku dia mengambil Al-Quran ini sebagai mahjura, satu barang yang tidak diendahkan. Satu barang yang tidak diambil peduli. Satu barang yang dipandang enteng. Ini pengaduan Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengadukan mengenai sikap kaumnya yang tidak mengambil peduli mengenai Al-Quran ini, yang tidak mengendahkan Al-Quran ini. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang kita selalu cakap dan selalu kita harapkan syafaat daripada Nabi SAW, maka kalaulah kita ini mengaku seorang yang cinta dengan Nabi SAW, kita ini sangat berharap kepada syafaat Nabi SAW, maka berilah perhatian kepada Al-Quran. Janganlah nanti kita jadi golongan yang Nabi adukan kepada Allah bahawa mereka ini tidak mengambil endah, tak mengambil peduli tentang Al-Quran. Tak ambil kisah nak baca, dia tak ambil kisah nak faham, dia tak ambil kisah pun nak ikut Al-Quran ini. Maka bagi siapa yang kita semua mengaku cinta dengan Nabi, kita nakkan syafaat Nabi, maka perkara yang kita kena beri perhatian ialah Al-Quran.
Kerana kita nak Nabi mengaku kita sebagai umat dia. Tapi tak malukah kita nak mengaku kita ni umat Nabi, tapi Al-Quran ini kita tak boleh nak faham. Sedangkan Nabi menghabiskan umur dia, darah dia, keringat dia, bahkan para sahabat menghabiskan nyawa dia untuk mempertahankan, memperjuangkan, menyebarkan Al-Quran ini. Maka adakah mudah saja untuk kita mengaku untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Quran pun kita tak boleh nak faham. Bahkan ada yang mungkin kita tak boleh nak baca pun Al-Quran. Maka layak ke kita untuk mengaku bahawa kita ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita nak mengaku pula bahawa kita ini cinta, kita nakkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini, saya harapkan saya dan kita semua tidaklah tergolong dalam kalangan orang yang dia tidak mengendahkan Al-Quran, dan juga tidak termasuk dalam golongan yang Allah sifatkan kepada golongan Yahudi, yang mana kalau kita lihat dalam surah yang kedua ayat 78 ini, surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-78, iaitu Allah berfirman, saya bacakan sahaja, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Allah menyebutkan dan sebahagian daripada orang Yahudi itu mereka adalah ummiyun, orang-orang yang dia buta huruf. Orang-orang yang dia buta huruf. Apa maksud buta huruf? La ya'lamuna al-kitab. Mereka tak tahu mengenai al-kitab yang diberikan kepada mereka illa amani, kecuali angan-angan. Maka kita bawakan tazakurnya kepada diri kita. Kita ini, adakah kita diberikan oleh Allah Al-Kitab? Kita juga diberikan oleh Allah Al-Kitab, sama dengan kaum Yahudi, sama. Dan ayat ini juga sama, masuk kepada diri kita. Itu Allah kata, dan sebahagian daripada umat Nabi Muhammad itu adalah golongan yang buta huruf. Iaitu apa? Iaitu mereka yang dia tak tahu mengenai Al-Quran ini kecuali amani. Amani ini, kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari, dan juga kalau kita lihat pada tafsir As-Sa'di, dan juga Ibn Utsaimin, dia menyatakan apa maksud amani ini. Maksud amani ialah al-qira'ah. Maksud amani ialah al-qira'ah. Maka maksud ini ialah, dan sebahagian daripada manusia ada yang mereka buta huruf, iaitu mereka tidak mengetahui tentang kitab yang diberikan kepada mereka kecuali bacaan sahaja. Tidak lebih daripada itu. Mereka tak tahu kecuali bacaan sahaja. Maka kita tak nak sifat yang ada pada kaum Yahudi ini juga ada pada kaum muslimin pada hari ini. Kerana nanti bila kita mati, kita akan diminta untuk bertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ditanya di dalam kubur ma ilmuka. Maka apa yang kita nak jawab, ia bergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini ketika di dunia, ketika kita masih hidup. Tak kira umur kita berapa, yang muda ataupun tua, kita semua mempunyai peluang yang sama, 50-50. Kita semua mempunyai 50-50 chances untuk mati kejap lagi. Sama. Tak kira muda ataupun tua. Maka jangan tunggu kita pencen untuk kita nak mula belajar Al-Quran ini. Kalau orang yang dah berumur, dia belajar Al-Quran, Alhamdulillah Allah panjangkan umur dia sampai dia boleh pencen. Kalau kita berharap perkara yang sama, maka tidak bijaklah kita. Adakah kita merasa bahawa kita akan sempat nak pencen untuk belajar Quran? Kalau Allah sempatkan kita, Alhamdulillah. Tapi kalau Allah tak sempatkan kita, maka merugilah kita dalam kehidupan yang hanya sekali sahaja kita berada padanya. Maka saya menyeru pada diri saya, sahabat-sahabat semua dan tuan-tuan dan perempuan yang bersama di Zoom dan juga di Facebook, untuk kita memperkasa ilmu kita mengenai Al-Quran. Dan salah satunya adalah dengan sebelum kita masuk kepada tadabbur dan juga tazakur itu, kita memperkasa mengenai bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Kerana Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab, bukan saja Allah pilih bahasa Arab, banyak lagi bahasa ketika itu, tapi Allah pilih bahasa Arab, mesti ada sesuatu yang ada pada bahasa ini. Maka ketika mana Allah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, maka ia telah menjadi bahasa kaum muslimin seluruhnya, bukan bahasa kepada bangsa Arab. Maka kunci utama untuk kita faham Al-Quran adalah melalui bahasa Arab. Itu yang disebut oleh Abu Bakar Al-Jazairi, penulis kitab Aisar At-Tafasir.
Dia kata nak faham Al-Quran ini ada satu jalan je nak faham Quran ini. Iaitu apa? Jalan bahasa Arab. Tak ada jalan lain nak faham Al-Quran ini melainkan dengan jalan bahasa Arab. Maka itu yang kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, bahasa Arab Al-Quran. InsyaAllah kita akan bermula pada bulan Februari. 5 Februari kita akan bermula. Kelas kita 3 kali seminggu, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Jumaat adalah pada pukul 9.30 malam. Sabtu dan Ahad adalah pada pukul 9.30 pagi. Bolehlah masuk kelas dulu sebelum nak pergi shopping mall ke, pergi kenduri ke. Boleh dulu masuk bersama-sama kita punya bahasa Al-Quran pada hari Sabtu dan Ahad insya-Allah. Baik. Ya saya, silakan. Minta maaf, ada soalan daripada sahabat. Baik. Dia tanya sebab macam tadi kan Ustaz dah bagi tahu kelas kita ada 3 hari. Kerisauan mereka adalah adab dalam menuntut ilmu sebenarnya Ustaz. Contoh hari Jumaat boleh join kelas, hari Sabtu ada urusan lain. Jadi mungkin ada sedikit pandangan dari Ustaz lah nak memberi kelegaan kepada sahabat-sahabat lah. Mungkin dia rasa ada unsur ilmu perlu berhadapan, perlu ada dalam kelas kan. Ya. Ya. Adabnya begitulah kan. Pada asasnya kan nak belajar kita nak berhadapan dengan guru. Tapi yang pertamanya bila kita dah adanya COVID-19 ini, kita berhadapan dengan guru tetapi secara maya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah katakan bersama dengan bahasa Al-Quran ini, kita tak dapat ikut setiap hari. Jumaat ada, Sabtu tak ada, Ahad ada. Kan minggu depan Jumaat tak ada, Sabtu ada, Ahad tak ada kan. Celam celup orang kata kan. Tak apalah sebab kita bukanlah sengaja untuk tidak hadir itu. Tapi atas kekangan kita punya urusan ataupun tanggungjawab lain. Sebab itu kita sertakan juga pada siapa yang nak ambil package yang kedua itu, kita sertakan sekali rakaman. Kerana kita tahu setiap pada kita tanggungjawab berbeza. Kita ada urusan masing-masing, ada hari yang kita boleh datang, ada hari yang kita tak boleh nak datang. Maka ikutilah rakaman, tidak ada masalah, tak adalah maksud dia dari segi kurang beradab itu, tidak. Kerana bukanlah kita sengaja untuk tidak hadir. Kalau sengaja untuk tidak hadir itu mungkinlah kan, mungkinlah. Tapi sebab kita memang tak sengaja ada urusan ke, tak sihat dan sebagainya, maka tidak mengapa. Kalau tidak hadir, boleh tengok saja pada rakaman insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati usaha kita untuk cuba nak faham Al-Quran. Kan berkata Coach Jamil, regardless kita punya kemampuan diri tu kita rasa tak mampu ke dari segi umur ke, dari segi pengetahuan ke, tak kisah, yang penting kita mahu untuk belajar. Moga-moga Allah bantu kita, beri kita kefahaman, beri kita istiqamah insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kalau tak ada soalan, itu saja sahabat kongsikan pada malam ini. Jazakumullah khairah saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan saya di Zoom pada malam ini, juga pada sahabat-sahabat yang bersama-sama di Facebook. Jadi lebih kurang macam inilah nanti kelas kita akan berjalan. Ada yang di Zoom, kita akan on juga di Facebook. Cuma yang di Zoom ini kita boleh berinteraksi, kita boleh bertanya soalan secara terus dan kita akan sertakan sekali dengan nota. Dan bagi siapa yang nak rakaman, disertakan juga sekali dengan rakaman insya-Allah. Yaqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih pada semua, kepada Coach Jamil, Ustaz Syafiq, Ustaz Zaim, Puan Nuraini, Puan Artini, Puan Sofia, Puan Elisa, Puan Wan Suhaila. Semua yang bersama-sama. Ini semua atas jemputan khas ni. Ini jemputan khas. Kita jemput untuk bersama-sama pada malam ni kan. Khas. Kita jemput. Jazakumullah khairan kepada semua. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Begitu juga sahabat-sahabat yang berada di Facebook. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah. Lagi Ustaz. Friday.